Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 KSSM Bab 1 Warisan Negara Bangsa, di bawah tajuk Latar Belakang Negara Bangsa Sebelum Kedatangan Barat, dengan tajuk kecilnya Ciri-ciri Negara Bangsa Kerajaan Alam Melayu. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Di bawah tajuk ni ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Yang kedua, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Dan yang keempat, peranan pemerintah dan rakyat. Hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Baiklah, bila disebut Kerajaan Alam Melayu, sebelum tertubuhnya Kesultanan Melayu Melaka, sebelum kita menjumpai ciri-ciri di dalam Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang lebih kompleks, yang lebih padat dan lebih teratur, ada wujud 3 kerajaan yang lebih awal daripadanya. Yang pertama, Kerajaan Funan, iaitu pada abad pertama. Yang kedua, Kerajaan Champa pada abad kedua. Dan yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Jadi latar belakang negara bangsa ni kita akan belajar berkaitan dengan ciri-ciri 3 kerajaan ni, iaitu 3 kerajaan ni dipanggil sebagai Kerajaan Alam Melayu. 3 kerajaan inilah yang mewariskan dia punya ciri-ciri ke dalam Kesultanan Melayu Melaka. Sebab tu Kesultanan Melayu Melaka dengan Johor Riau adalah kerajaan yang sangat teratur dan sistematik dari segi penubuhan negara bangsanya di dalam kedua-dua kerajaan tersebut. Okey, hari ini kita akan belajar ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu yang cikgu tunjuk, yang ada 3 ni, iaitu Kerajaan Funan, Kerajaan Champa dengan Kerajaan Sriwijaya. Ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu ada 4 ciri kesemuanya. Yang pertama, raja. Yang kedua, wilayah pengaruh. Yang ketiga, rakyat. Dan yang keempat, undang-undang. Dia punya formula, Ramli Wira Udang. Ramli Wira kepada siapa? Ramli Wira Udang. Tengok, Ramli merujuk pada raja persamaan pada huruf RA di depan. Wi merujuk pada wilayah persamaan pada huruf WI. Wilayah, iaitu wilayah pengaruh. Ra merujuk pada rakyat persamaan pada huruf RA di depan. Dan udang merujuk pada undang-undang. Jadi apa formula untuk ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu? Ramli Wira Udang. Ramli Wira siapa? Wira Udang. Ramli merujuk pada raja. Wira merujuk pada 2 perkara, wilayah pengaruh dengan rakyat. Udang merujuk pada undang-undang. Okey, baiklah, kita akan lihat satu persatu berkaitan dengan 4 ciri ni. Okey, kita lihat yang pertama dahulu, raja. Raja merupakan tonggak utama dalam kerajaan. Siapa tonggak utama dalam kerajaan? Raja. Raja juga adalah pemerintah tertinggi. Bila dia tonggak utama, jadi dia adalah pemerintah tertinggi. Dan raja dibantu oleh pembesar. Tugas rakyat, bila ada raja mesti ada rakyat. Ingat nah, bila ada raja mesti ada rakyat. Sebab tu raja dengan rakyat berpisah tiada. Jadi kalau ada raja mesti ada rakyat, kalau ada rakyat mesti ada raja. Jadi bila disebut raja, wajib ada rakyat. Apa tanggungjawab rakyat? Taat kepada raja. Pasal apa kena taat? Sebab raja ni dianggap suci. Contohnya raja negara mana? Raja Champa dianggap suci kerana dikaitkan dengan Dewa Siva. Jadi para pelajar tolong ingat bila disebut raja, raja tu siapa? Raja tu adalah tonggak utama. Dia orang yang paling utama sekali. Jadi dia tonggak utama. Selain itu dia juga adalah pemerintah tertinggi. Disebabkan dia tonggak utama, jadi dia adalah pemerintah tertinggi. Siapa bantu dia?
pembesar. Bila ada raja, wajib ada siapa? Ada rakyat. Apa tanggungjawab rakyat? Taat kepada raja. Pasal apa kena taat? Sebab raja dianggap suci. Contohnya raja negara mana? Raja Champa dianggap suci kerana dikaitkan dengan Dewa Siva. Jadi wajib ingatlah, yang pertama tonggak utama dalam kerajaan, yang kedua pemerintah tertinggi. Okey, kita lihat ciri yang kedua. Ingat balik formula. Ramli, wira, udang. Wira, wi itu merujuk pada wilayah pengaruh. Okey, wilayah pengaruh merujuk pada kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Ingatlah, bila disebut wilayah, wilayah tu merujuk pada apa? Merujuk pada kawasan. Betulkah kawasan tu adalah wilayah? Ya, jadi wilayah merujuk pada kawasan. Kawasan tempat tinggal siapa? Tempat tinggal rakyat. Rakyat tu menerima atau memperakui pemerintahan seseorang raja. Jadi ingatlah, bila disebut wilayah pengaruh, wilayah tu merujuk pada apa? Merujuk pada kawasan. Kawasan tu tempat tinggal siapa? Tempat tinggal rakyat yang menerima ataupun memperakui pemerintahan seseorang raja. Contohnya, kerajaan Funan mempunyai wilayah pengaruh yang luas dari Sungai Mekong, Teluk Chamran, selatan Myanmar dan segenting Kera. Untuk contoh kerajaan Funan ni, pelajar ingat sekadar sampai ke Sungai Mekong pun dah cukup dah. Yang penting bagi tahu wilayah pengaruh kerajaan Funan luas sepanjang Sungai Mekong. Jadi wilayah pengaruh itu merujuk pada apa? Wilayah merujuk pada kawasan. Kawasan tu tempat tinggal siapa? Tempat tinggal rakyat. Rakyat menerima ataupun memperakui pemerintahan seseorang raja. Kalau raja tadi siapa? Raja adalah tonggak utama. Dan raja adalah pemerintah tertinggi yang dibantu oleh pembesar. Okey, kita lihat ciri yang ketiga, iaitu rakyat. Bila disebut rakyat, rakyat merujuk pada penduduk. Ya. Kalau wilayah merujuk pada kawasan, betul tak? Ya, betul. Jadi rakyat merujuk pada penduduk. Betulkah rakyat itu adalah penduduk? Ya, rakyat adalah penduduk. Penduduk di dalam sesebuah wilayah. Penduduk tu depa tinggal di mana? Di dalam sesebuah wilayah. Sama macam wilayah tadi. Apa maksud wilayah? Wilayah merujuk pada kawasan. Kawasan tempat tinggal siapa? Tempat tinggal rakyat. Jadi bila disebut rakyat pula, rakyat tu merujuk pada siapa? Merujuk pada penduduk yang tinggal di mana? Yang tinggal di dalam sesebuah wilayah. Jadi apa tanggungjawab rakyat? Rakyat harus setia kepada raja dan tidak menderhaka. Ingatlah, bila ada rakyat, wajib ada siapa? Ada raja. Apa tanggungjawab rakyat kepada raja? Taat dan setia kepada raja dan tidak menderhaka. Contohnya, rakyat kerajaan Sriwijaya membuktikan kesetiaan mereka kepada Raja Sriwijaya dengan mengadakan upacara persetiaan. Ya, setia dan meminum air sumpah. Ya, kena sumpah setia. Jadi kena minum air sumpah. Upacara persetiaan dan meminum air sumpah. Ya. Rakyat Raja Sriwijaya dia buat berapa upacara? 2 upacara. Yang pertama upacara persetiaan dan yang kedua meminum air sumpah. Jadi ingat balik, bila disebut rakyat, rakyat merujuk pada apa? Merujuk pada penduduk. Wilayah pengaruh, wilayah merujuk pada apa? Merujuk pada kawasan. Kawasan tempat tinggal siapa? Tempat tinggal rakyat yang menerima pemerintahan seseorang raja. Kalau rakyat, rakyat merujuk pada penduduk. Penduduk tinggal di mana? Tinggal di wilayah. Bila ada rakyat, mesti ada siapa? Mesti ada raja. Apa tanggungjawab rakyat kepada raja? Mesti taat dan setia kepada raja dan tidak menderhaka. Contohnya rakyat kerajaan mana? Rakyat Raja Sriwijaya yang mengadakan 2 upacara. Yang pertama upacara persetiaan dan yang kedua upacara minum air sumpah. Okey, last sekali kita lihat ciri yang keempat. Ingat balik formula. Ramli, wira, udang. Udang merujuk pada undang-undang. Okey, undang-undang dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan. Ingatlah, undang-undang ni tentang apa? Tentang kesejahteraan.
Kalau raja tadi adalah tonggak utama, jadi raja pemerintah tertinggi. Kalau wilayah pengaruh, wilayah merujuk pada kawasan tempat tinggal rakyat. Kalau rakyat, rakyat merujuk pada penduduk yang tinggal di dalam sesebuah kawasan. Jadi undang-undang dibuat untuk kesejahteraan sesebuah kerajaan. Ingatlah undang-undang ni tentang apa? Tentang kesejahteraan. Wilayah tentang apa? Wilayah tentang kawasan. Rakyat tentang apa? Tentang penduduk. Raja tentang apa? Tentang tonggak utama. Jadi undang-undang tentang apa? Tentang kesejahteraan sesebuah kerajaan. Undang-undang digunakan di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Ada berapa kegunaan undang? Ada dua kegunaan. Yang pertama, digunakan di seluruh wilayah pengaruh, dan kedua, menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Jadi ingatlah, ada berapa kegunaan undang-undang? Ada dua kegunaan. Yang pertama, digunakan di seluruh wilayah pengaruh, dan yang kedua, panduan pentadbiran kerajaan. Jadi undang-undang berkaitan apa? Berkaitan dengan kesejahteraan. Berapa kegunaan undang-undang? Dua. Yang pertama, digunakan di seluruh wilayah pengaruh, dan yang kedua, panduan pentadbiran kerajaan. Contohnya kerajaan Majapahit. Mereka mengamalkan undang-undang Kutara Manawa. Apa nama undang-undang Majapahit? Kutara Mana apa? Manawa. Jadi Majapahit menggunakan undang-undang apa? Kutara. Ku ke mana? Ku ke utara. Kutara di mana? Manawa. Ya, Kutara Manawa. Okey, itu sahaja. Jadi semua ada apa ciri-ciri kerajaan, negara, bangsa, alam Melayu? Ada 4 ciri. Dia punya formula Ramli, Wira, Udang. Ramli merujuk pada raja. Raja adalah tonggak utama dalam kerajaan. Raja adalah pemerintah tertinggi dan raja dibantu oleh pembesar. Bila ada raja, kena ada rakyat. Rakyat mesti taat kepada raja. Pasal apa taat? Sebab raja dianggap suci. Contoh raja mana yang suci? Raja Champa. Pasal apa dia suci? Sebab dia dianggap sebagai Dewa Siva. Yang kedua, wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh ni merujuk pada kawasan tempat tinggal rakyat yang menerima ataupun mengakui pemerintahan seseorang raja. Wilayah pengaruh kerajaan Funan luas sepanjang sungai Mekong. Yang ketiga, Wira. Ra tu adalah rakyat. Rakyat merujuk pada penduduk. Penduduk tinggal di mana? Tinggal di sesebuah wilayah. Rakyat mesti taat dan setia kepada raja dan tidak boleh menderhaka. Contoh rakyat negara mana? Rakyat Sriwijaya mengadakan 2 upacara persetiaan dengan meminum air sumpah. Dan yang keempat adalah undang-undang. Ingat, undang-undang tentang kesejahteraan kerajaan. Ada berapa undang-undang? 2 undang-undang. Undang-undang digunakan di seluruh wilayah pengaruh. Dan yang kedua, undang-undang menjadi panduan pentadbiran kerajaan. Contoh, kerajaan Majapahit menggunakan undang-undang apa? Kutara Manawa. Okey. Seterusnya, cikgu nak uji pelajar-pelajar cikgu dengan menjawab soalan struktur ni. Markahnya 244, iaitu 10 markah. Okey, cuba jawab dengan soalan A, B dengan C tu dalam tempoh 10 saat. Okey, jawab bermula daripada sekarang. Okey, baiklah kita bincang jawapan dia. Soalan A dulu. Tengok soalan A ditanya, nyatakan 2 ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Apakah anda soalan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu? Ada formula tak ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu? Ada. Apa formulanya? Ramli, Wira, Udang. Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Jika di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman, nak jawab macam mana? Kena jawab terus. Jadi 1 Roman tulis terus raja, 2 Roman tulis terus wilayah pengaruh. 2 tu saja ke ciri? Ada lagi tak? Ada lagi, ada 2 lagi. Apa lagi 2? Ingat balik formula. Ramli, Wira, Udang.
wira. Ra tu adalah rakyat, udang tu adalah undang-undang. Dalam sejarah boleh tambah jawapan lagi tak? Boleh. Dalam sejarah, ingatlah, dalam sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi tambah di bawah tu. 3 Roman rakyat, 4 Roman undang-undang. Okey, seterusnya kita lihat soalan B. Mengapakah dua ciri dalam soalan 1A diperkenakan dalam kerajaan alam Melayu? Apa kehendak soalan? Mengapakah? Mengapakah merujuk ada sebab. Sebab dua ciri tadi diperkenakan dalam kerajaan alam Melayu. Ciri apa yang kita jawab tadi? Yang pertama, ciri raja. Yang kedua, wilayah pengaruh. Okey, tengok di ruangan jawapan. Ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Pandainya. Okey, jadi ambil oleh pembuka soalan. Sebab raja diperkenalkan dalam kerajaan alam Melayu kerana raja tonggak utama dalam kerajaan. Titik. Lepas titik, penanda macam mana? Apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, raja pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Ya, habis dah uraian tentang raja. Ada lagi. Bila ada raja mesti ada apa? Ada rakyat. Apa tanggungjawab rakyat? Taat kepada raja. Pasal apa kena taat? Sebab raja dianggap suci. Contoh, raja negara mana dianggap suci? Raja kerajaan Campa dianggap suci sebab dikaitkan dengan Dewa Siva. Okey, macam mana nak uraikan isi yang kedua pula? Cara nak huraikan isi yang kedua menggunakan perkataan manakala. Manakala sebab wilayah pengaruh diperkenalkan dalam kerajaan alam Melayu kerana wilayah pengaruh merupakan kawasan yang rakyatnya menerima dan memperoki pemerintahan seseorang raja. Contohnya, kerajaan Funan mempunyai wilayah pengaruh yang luas dari Sungai Mekong, Teluk Chamran, selatan Myanmar dan segenting Keram. Ada lagi tak? Dua ciri ni je ke? Ada lagi dua ciri. Ciri yang ketiga apa? Ingat balik formula. Ramli wira. Ra tu adalah rakyat. Bila disebut rakyat, rakyat ni merujuk pada siapa? Merujuk pada penduduk yang tinggal di sesebuah wilayah. Bila ada rakyat, mesti ada raja. Apa tanggungjawab rakyat? Taat dan setia kepada raja dan tidak boleh menderhaka. Contohnya rakyat negara, rakyat kerajaan Sriwijaya. Rakyatnya mengadakan dua upacara. Yang pertama, upacara persetiaan dan yang kedua, meminum air sumpah. Dan ciri yang keempat adalah undang-undang. Undang-undang ni berkaitan apa? Kesejahteraan sesebuah kerajaan. Berapa guna undang-undang? Dua kegunaan. Yang pertama, digunakan di seluruh wilayah pengaruh. Dan yang kedua, panduan dalam pentadbiran. Contohnya, kerajaan Majapahit menggunakan undang-undang Kutara Manawa. Okey, last sekali soalan C, soalan kebat. Sebagai warga negara Malaysia yang cintakan negara, jelaskan persiapan yang anda mesti lakukan untuk mempertahankan negara kita daripada sebarang bentuk penjajahan pada masa hadapan. Apa kehendak soalan? Persiapan untuk mempertahankan negara daripada sebarang bentuk penjajahan. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa tadi? Ada pembuka. Pandainya. Okey, jadi ambil pembuka soalan. Persiapan yang saya mesti lakukan untuk mempertahankan negara kita daripada sebarang bentuk penjajahan pada masa hadapan ialah bersedia berkorban untuk negara. Titik. Contohnya, berkorban di Lahad Datu menentang pengganas. Uraiannya hari ini agar negara menjadi aman. Last sekali kesannya, negara bebas dari pengganas yang ingin merosakkan negara. Ya, untuk soalan kebat yang cikgu ajak mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian, ada contoh dengan ada kesannya. Ada kesan lah sekali. Untuk soalan ni dia punya isi apa? Isinya adalah bersedia berkorban untuk negara. Contohnya, berkorban di mana? Berkorban di Lahad Datu menentang pengganas. Huraiannya hari ini agar negara menjadi aman. Dan kesannya, negara bebas dari pengganas yang ingin merosakkan negara. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.